Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini adalah kita punya online session yang pertama untuk bulan September. Untuk yang pertama kali datang, terima kasih kerana join kita punya session malam ni. InsyaAllah malam ni kita ada satu big topic berkenaan macam mana Ganoderma dapat membantu alergi, masalah alergi atau alahan dan juga autoimun. Dan ini sebenarnya adalah sebelum tu kalau ada siapa yang baru first time join, nama saya Aya dan malam ni kita ada seorang speaker yang akan cerita tentang Ganoderma. Ini sebenarnya adalah macam rumusan ataupun bukan rumusan lah, macam dibentangkan semula sebab sebelum ni company ada buat English seminar berkenaan topik ini. Jadi ada beberapa kajian-kajian yang kira sahih lah, ataupun kajian-kajian yang direct daripada perkongsian company sendiri. So insyaAllah Irina akan sharekan malam ni dan di selepas tu kita akan ada beberapa testimony sharer yang akan berkongsi pengalaman menggunakan produk Shuangho dan insyaAllah kita ada run out daripada kita punya upline special VM Nina Marinda malam ni jika beliau berkelapangan. Okey, tanpa melengahkan masa saya nak menjemput kita punya speaker pertama Puan Ina Izura untuk meneruskan topik beliau pada malam ni. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna. Jelas suara saya? Okay. So topik saya pada malam ini adalah bagaimana Ganoderma boleh bantu untuk masalah alergi dan masalah autoimun. Sebenarnya macam Ayah cakap tadi, topik ni bukanlah topik yang kalau siapa yang dah pernah attend kita punya seminar yang HQ anjurkan baru-baru ni, dia sebenarnya benda yang sama je lah yang saya nak ceritakan, yang saya nak kongsikan pada malam ini. Cumanya saya akan sampaikan dengan lebih simple dan mungkin macam kita sebenarnya kan kalau kita dengar banyak-banyak kali baru kita faham kan. So bagus jugalah untuk revision orang-orang yang dah pernah attend kita punya seminar yang dulu. Dan juga untuk orang-orang yang tak pernah attend, okey lah, ni mungkin insyaAllah saya cuba untuk share dengan anda semua bagaimana Ganoderma ni boleh bantu untuk masalah alergi dan masalah autoimun. Okey, so sebenarnya alergi dengan masalah autoimun ni dia berpunca disebabkan kita punya sistem imun tu dah bermasalah. Itulah dia masalah autoimun kan. Sistem imun kita bermasalah. So sebelum saya masuk ke topik macam mana Lindsay atau Ganoderma boleh bantu masalah ni, kita nak tahulah sikit apakah sistem imun. Okay. So nak senang faham, sistem imun ni dia sebenarnya macam askar untuk badan kita. Okay, kalau kita tengok askar, kerja dia apa? Tugas dia untuk menjaga sesebuah negara tu. Pastikan negara tu tak ada musuh yang serang kan. Kalau contoh kalau ada perang ke apa, kita akan hantar kita punya pasukan kan pergi untuk protect kita punya negara tu. So sama lah juga dengan kita punya sistem imun. Macam kita punya askar. Tapi apa yang sistem imun kita jaga adalah kita punya badan. Badan kita ni macam kita punya negara yang dia kena jaga. So kita punya sistem imun dia menjaga kesejahteraan badan kita daripada musuh ataupun kita panggil patogen. Musuh-musuh ni contohnya macam virus, bakteria, semua-semua tu lah kan. Kita panggil patogen. Okay. So macam askar kan, askar dia pun ada barisan hadapan, dia ada barisan belakang.
Sama juga macam kita punya sistem imun. Ada juga lapisan-lapisan barisan ni. Okay, so barisan pertama, barisan hadapan tu, apa dia punya tugas? Okay, nombor satu dia akan kawal dan pantau. Okay, dia macam guard lah. Dia tengok mana ada tak musuh ke apa kan, dia akan kawal kita punya badan. Yang kedua, dia akan tangkap penceroboh. Kalau contoh ada musuh yang masuk, virus ke kuman ke apalah kan yang masuk dalam badan kita, penceroboh lah tu. Dia akan tangkap dan kalau dia pastikan yang penceroboh ni bahaya ni, kita kena bunuh. So dia bunuh. Okay? Dan kemudian dia akan kenal pasti penceroboh yang cuba lari. Ni macam kes, dia dah tangkap kan, tapi tiba-tiba dia terlepas. Musuh ni terlepas. Dia nak pergilah, nak buat kekacauan dekat tempat-tempat lain dalam badan kita. Ni tugas kita punya barisan hadapan sistem imun. Dan barisan yang kedua pula, barisan belakang pula, tugas dia nombor satu, dia buat senjata yang lebih khusus. Senjata ni apa yang kita panggil sebagai antibody. Okay, senjata lah kan. Dan dia bunuh patogen dengan lebih tepat. Sebab dah ada senjata tu memang untuk bunuh musuh yang lebih spesifik lah. Okay. So itu adalah kita punya tugas, kita punya sistem imun, barisan hadapan dan barisan belakang. Jelas Senang kan? Macam askar, Okay. Ni kita masuk macam teknikal sikit. Apa sel yang ada di barisan hadapan? Ni semua sel-sel imun kita lah. Okay, sel imun ada banyak. Sel yang di barisan hadapan, nombor satu ialah kita punya sel epithelial. Sel epithelial ni sebenarnya dia dekat permukaan kulit kita. So kulit kita ni sebenarnya antara dia salah satu organ untuk kita punya sistem imun juga, kulit kita. Berfungsi untuk menghalang patogen daripada menceroboh masuk dalam badan. Okay, yang kedua kita ada sel pembunuh semula jadi ataupun kita panggil NK, Natural Killer Cells. Yang NK cells ni dia memang khas, dia bunuh sel yang dah mutate, yang mutasi. Contohnya macam sel kanser. Okay, dan kita ada juga macrophage. Macrophage ni dia akan telan dan akan cernakan kuman-kuman yang masuk dalam badan kita dan dia akan dapatkan antigen. Dan dia pas kepada barisan belakang. Antigen ni dia macam macam IC lah, IC untuk kita punya kuman tu. Dia, nanti bila dapat antigen tu dia tahu, okay, kuman ni musuh kita daripada mana. Apa yang kelemahan dia, semua kita dapat tahulah. Kat situlah barisan belakang tu boleh buat senjata untuk bunuh dengan lebih spesifik. Okay, dekat barisan belakang kita ni pula ada dua jenis sel, iaitu sel T dan sel B. Sel B dia akan menghasilkan antibody, akan menghasilkan senjata tu, dan sel T akan bunuh patogen dengan lebih efektif. Okay, so ini adalah kita punya sistem imun. Yang very simple punya pemahaman lah, okay. So kesimpulannya kita punya sistem imun ni memang sangat-sangat menjaga kita punya kesihatan badan. Dia tak nak ada musuh yang boleh masuk dalam badan kita, yang boleh kacau, yang buat onar dalam kita punya badan. Okay, so pentinglah untuk kita pastikan yang kita punya sistem imun ni betul-betul mantap. So apa jadi kalau kita punya sistem imun lemah? Kita punya askar tu lemah. Apa jadi? Kita senang dapat jangkitan sebab kita punya askar lemah. So musuh senang nak ceroboh. Betul? Okay, yang kedua, risiko tinggi untuk mendapat kanser. So sebenarnya sistem imun lemah ni pun kita risau juga. Kita punya sistem imun perlu kuat dan dapat berfungsi dengan efektif ataupun normal. Itu yang penting. Kuat dan efektif. Apa jadi kalau sistem imun terlampau pula kuat? Terlampau kuat dan bercelaru. Tadi kita cakap kita punya sistem imun kena kuat. Tapi kalau terlampau kuat dan bercelaru pula tu. Okay, inilah masalah yang orang yang
yang ada masalah alergi dengan autoimmune ni. Mereka dia punya sistem imun terlampau kuat, terlalu aktif. Okay. Contoh-contoh alergi ialah asma, restung, ruam, gatal kulit, eczema. Ni adalah contoh-contoh orang yang ada masalah alergi. Contoh orang yang ada masalah autoimmune pula, okay, penyakit seperti Graves disease, lupus, rheumatoid arthritis, sklerosis, IBS dengan psoriasis. Okay, kalau nak tanya apa penyakit-penyakit ni, saya tak tahu semualah. Okay, sebab dia terlalu teknikal lah kan. Kalau you nak tahu boleh Google je apa masalah. Okay. Okay, so kita masuk kepada kita punya first masalah iaitu alergi. Yang ni saya ambil daripada company punya sharing. Sangat simple, sangat mudah untuk difahami lah. Okay, kat sini tunjuk untuk orang yang normal, okay, keadaan badan dia yang normal, sepatutnya sel T saya cakap tadi sel T, dalam badan kita ada sel T tadi tu. Sel T ni pun ada terbagi kepada dua. Sel T helper H dengan sel T killer. Tapi untuk masalah alergi ni kita fokus kepada sel TH1 dengan TH2 saja. Okay, untuk orang yang normal, dia punya TH1 dengan TH2 dia ni balance, sama rata. Dia tak ada TH1 ni terkuat sikit ke, TH2 terkuat sikit, tak ada. Dua-dua sama rata, balance macam ni kan. Dua-dua sama. Normal lah. Maksudnya kita tak ada alergi, tak ada masalah alergi. Yang orang yang ada masalah alergi ialah apabila dia punya TH2, nampak TH2 dia ni terlampau aktif sangat, terlampau banyak sangat, over express sangat macam ni. Dia tak balance lah. Dia lagi banyak daripada TH1. Ini masalah orang yang ada alergi. TH2 dia terlampau banyak, terlampau aktif. Okay. So apa yang buatkan orang-orang ni jadi alergik? Okay. Bila badan dia dah dia punya TH2 tu dah terlampau banyak, terlampau aktif dan ada kontak pula dengan ni allergen. Allergen ni adalah benda-benda yang boleh trigger kita punya alergi lah. Okay, contohnya macam dia tunjuk kat sini, telur, susu, ikan, udang, ke kacang, daun-daun kot, makanan bercengkerang, apa lagi ada orang juga yang alergik dengan bulu binatang. Ada tu kalau dekat dalam ni sejuk, lepas tu bila dia keluar panas pun dia akan alergik juga. Macam tu lah, ada banyak sangat allergen ni. Yang boleh ikut orang lah, dia tak sama trigger allergen ni untuk setiap orang. Okay, tapi bila kita badan orang yang ada alergi ni, bila dia punya TH2 tu dah terlampau aktif, dan then bila ada kontak pula dengan allergen, badan kita automatik akan menghasilkan IgE antibody dengan inflammatory cytokine. Ni memang normal. Reaction body yang normal. Okay, tapi bila second time badan kita jumpa balik dengan allergen ni, contohnya kita termakan mana-mana allergen ni kan, ataupun tersentuh ke, akan hasilkan antibody IgE ni, dan juga ada satu lagi sel iaitu sel mast, dia akan menghasilkan histamin. Histamin yang buat kadang-kadang kita gatal-gatal, merah, bengkak. Itulah dia ni, histamin ni. Okay, jelas tak? Orang yang ada alergi, dia punya TH2 tu terlampau aktif. Lepas tu bila ada kontak pula dengan allergen, apa-apa jenis allergen akan menghasilkan banyak-banyak IgE antibody dengan inflammatory cytokine. Benda ni akan aktifkan mast cell untuk keluarkan histamin yang buat kita gatal-gatal, bengkak-bengkak tu. Jelas?
Okay, right? So ada orang saya pernah jumpa beberapa orang juga, dia pergi hantar sama ada dia ataupun anak dia pergi buat allergy test. Pernah dengar tak allergy test kan? So dia boleh tahulah apa yang dia allergic dengan, makanan ke apa benda lah yang dia allergic dengan. Tapi sebenarnya nak buat allergy test tu, mula kita ingat okay, kita allergic dengan 1-2 benda je. Tapi bila kita dah buat allergy test tu, rupa-rupanya ada apa, kadang-kadang doktor kasih berpuluh-puluh benda yang kita tak boleh apa, kita allergic dengan. Masalahnya bukan masalah allergen ni tau. Masalah badan kita tu. Badan kita tu dah masalah. TH2 kita ni dah terlampau banyak. Makanan-makanan tu sebenarnya tak harmful pun. Kita boleh makan sepatutnya. Cumanya macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah alergi ni adalah dengan kita betulkan baik kita punya TH2 ni. Kan? Betul tak? So bila kita punya TH2 dah balance dengan TH1 dah balance, benda ni tak akan terjadi. Benda kat bawah ni dia tak akan terjadi. Bila kita TH1 dengan TH2 ni balance. Macam ni lah. Kita akan jadi normal. Okay tak? Clear? Okay, saya sambung Okay. So biasanya rawatan yang diberikan untuk alergi ni dia akan diberikan steroid. Okay, steroid ni dia akan turunkan kadar TH1 dan TH2 serentak. Sepatutnya kita hanya nak turunkan TH2 ni je kan, sebab dia dah over express kan. Tapi steroid dia turunkan kadar TH2, TH1 dan TH2 serentak. So dia dua-dua. Ini buatkan kita tinggi risiko untuk mendapat jangkitan. Sebab kita punya sel T tadi tu, kita punya askar kan? Askar. So kalau kita lemahkan dia, kalau dia kurang power, so mudahlah jangkitan nak masuk dalam badan kita. Jelas tak? Okay? Dan of course lah kita tahu steroid dia ada kesan sampingan yang lain. So macam mana? Apakah rawatan yang terbaik untuk alergi? Okay, ni melalui kajian Melalui kajian Ganoderma mampu meredakan simptom alergi dengan menghalang sel mas daripada menghasilkan histamin. Itu satu. Tadi kita cakap kan sel mas ni yang trigger yang buatkan dia menghasilkan histamin tu yang buat kita gatal-gatal. Ganoderma dia mampu redakan simptom alergi ni dengan halang sel mas ni daripada keluarkan histamin. Itu satu. Yang kedua, Ganoderma dia mampu untuk turunkan kadar sel TH2 kita. Sebab TH2 tadi dah terlampau banyak kan. So Ganoderma dapat kasih control sikit dia. Biar dia balance dengan kita punya TH1 tadi tu. Okay. So sebenarnya Ganoderma ni dia berfungsi sama seperti steroid tapi dia tiada kesan sampingan. Itu yang best. Tak ada kesan sampingan. Dia sangat-sangat selamat. Okay, kalau untuk orang-orang yang lama memang mungkin dah tahu sangat-sangat dah kita punya betapa selamatnya kita punya Lindsay kan. Tapi untuk orang baru mungkin macam betul ke selamat, Okay. Boleh tengok kita punya research yang sebelum ni, tengok balik memang kita punya Ganoderma yang Ganoderma Shuangho, Lindsay Shuangho memang sangat-sangat selamat, boleh diambil oleh semua orang termasuk orang yang mengandung, ibu mengandung, ibu yang menyusu, untuk bayi pun boleh ambil, untuk orang yang sakit kronik pun boleh ambil, untuk semua orang boleh ambil. Dia tiada apa-apa kesan sampingan. Okay. Ini adalah satu keratan daripada artikel daripada magazine kita. Dia berkenaan dengan interview. Okay. Syarikat interview Dr. Miao Ling Cheng ni. Okay.
Dr. Cheng ni dia sebenarnya dia pakar dalam kajian ganoderma dengan sistem imun. Dia pakar immunology. Dia spend 6 tahun daripada 2000 ke 2006 untuk buat kajian ganoderma dengan sistem imun untuk dapatkan PhD ni. Okay. Dan dia daripada kajian tu dia cakap triterpenes dalam ganoderma, okay, dalam kita punya Lindsay ganoderma ada satu komponen yang dinamakan triterpenes. Triterpenes ni dia cakap adalah ingredient komponen yang paling utama sekali untuk bantu balancekan kita punya sistem imun. Daripada kajian yang dibuat oleh Dr. Cheng. Dia cakap sini, triterpenes dalam ganoderma tu bukan hanya berfungsi berkesan untuk mengurangkan simptom, ia juga dapat mengurangkan kita punya Th2 cell tadi tu yang dah terlebih-lebih untuk orang yang ada alergi. Maksudnya memang terbuktilah kita punya ganoderma memang boleh untuk merawat masalah alergi. Okay, Dr. Cheng ni juga orang yang in charge untuk dapatkan standard efficacy test immune modulation. Macam dekat Taiwan kan ada satu sijil yang kita pun dapat untuk kita punya ganoderma, iaitu sijil akreditasi untuk penyelarasan immunity. Dan Dr. Cheng ni adalah salah seorang yang penting orang yang paling penting. Okay, mana-mana produk dekat Taiwan yang nak dapatkan sijil akreditasi ni untuk immune modulation ni, dia perlu ikut kajian eksperimen Dr. Cheng untuk membuktikan keberkesanan dia punya produk. Betapa pentingnya Dr. Cheng ni punya kajian. Dan sebenarnya kajian yang dijalankan oleh Dr. Cheng ni, material yang digunakan kita punya YK ganoderma. Okay. Dan doktor daripada kajian-kajian yang dibuat tu kan okay, Dr. Cheng dia ada share juga tau. Dia buat tiga kajian terhadap kita punya YK tu lah, Yingtian ganoderma tu. Dia cakap okay, dia tak sangka dengan result yang dia dapat bila dia buat kajian kita punya YK. Sebab okay, the first test yang dia buat tu kan dia tengok okay, dia punya result sangat-sangat bagus, sangat-sangat super. Lepas tu dia suruh pula dia punya assistant buat the same experiment, and dia terkejut sebab dia punya result tu, data yang dia dapat tu sama dengan apa yang dia buat. Ni assistant yang buat sama. Lepas tu dia try buat the third one pun sama juga dia punya result. So dia cakap kat sini keberkesanan kita punya Yingtian ganoderma tu sangat-sangat remarkable, sangat-sangat hebat. Kualiti dia pun sangat-sangat konsisten. Dia cakap macam tu. Sebab dia cakap mustahil untuk kajian ni dapat result yang macam tu semua sama je, sebab kajian tu dijalankan ke atas binatang. So binatang pun lain-lain. Takkanlah boleh dapat sama. Tapi kita punya Yingtian tu buat kajian dia boleh sama. So nampak sangat kita punya Yingtian ni sangat-sangat company sangat menjaga kita punya kualiti, kita punya produk. Okay. Dan kita punya Yingtian ganoderma yang the first product dalam industri yang dapat immune modulation certification Taiwan Health Food tu, sijil akreditasi tu, kita yang first, syarikat kita yang first dapat untuk Yingtian ganoderma. Dan syarikat kita yang the only one yang dapat comply 5 detail efficacy tu untuk immune modulation. Okay, siapa yang orang lama mungkin tahulah kan. Okay, saya tunjuk sikit. Ini pun tak clear. Saya tak ada gambar tu, gambar sijil tu. Okay, saya baca sikit
Nombor 1, dapat mempergiatkan penghasilan antibody, dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel imuniti, dapat menyelaraskan fungsi sel T, dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi dan dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Kita dapat 5-5 ni. Kita the only company yang dapat comply 5-5 ni untuk immune modulation. So memang kita punya Lindsay tak boleh nak even orang luar pun kagum dengan kita punya Lindsay. Dr. Chang ni bukan orang Shangko, dia orang luar. Dia pun kagum dengan kita punya keberkesanan YK ni, dan kita sebagai pengedar mestilah lagi macam bangga kan, sebab kita menjual produk yang sangat-sangat hebat ni. Okay. Okay, so dia cakap kat sini, ramai ke orang yang ada alergi? Okay, so dia tunjuk. Dia tunjuk kat sini family history Kalau ibu dan ayah tu tak ada alergi, peratusan untuk anak dia dapat alergi ialah 15%. Okay, kalau seorang ibu atau ayah yang ada alergi, peratusan untuk anak ada alergi ialah 20 ke 40%. Tapi kalau dua-dua parent, ibu dan ayah ada alergi, peratusan untuk anak tu dapat alergi ialah 60 ke 80%. So sebenarnya, walaupun parents tu tak ada alergi pun, anak tu mungkin akan ada alergi juga. Sebab apa? Sebab kita, satu faktor dia, kita punya persekitaran ni dah tak sihat. Ada pencemaran udara lah, macam-macam lagi lah kan. Pencemaran yang kita dikelilingi dengan persekitaran yang toksik, yang tidak sihat. Yang kedua disebabkan oleh pemakanan kita. Makanan kita kebanyakannya sekarang ni ada pengawet lah, MSG lah, tinggi gula lah. Semua-semua benda ni yang tidak sihat yang akan menyumbang juga kepada kecelaruan kita punya sistem imun. Dan yang ketiga ialah bila parents tu kan, mak ke ayah ke, dia terlalu nak menjaga sangat anak dia tu, itu tak boleh usik, ini tak boleh usik kan. Semua tak boleh kotor sikit, terlalu nak bersih sangat. Dia cakap tak boleh nak kotor sikit. So benda-benda ni dia tak boleh nak develop anak tu punya immunity sendiri. Pun menyebabkan ramai orang yang ada alergi. So kita sebagai parents ni kan, kita jangan terlalu nak kontrol anak lah kan. Biar je lah dia main kat luar tu, lebih bagus sebenarnya. Okay. Alright. So apakah produk yang terbaik untuk atasi masalah alergi ni? Kalau pernah attend kita punya online sharing sebelum ni, kita ada share kita punya targeted Lindsay, iaitu YKI, memang spesifik targeted untuk masalah immune, I untuk immune. So memang kita suggest YKI. YKI ni adalah upgrade version untuk kita punya YK Ganoderma. YK Ganoderma yang dapat sijil sijil modulation tu kan. Ni kita upgraded. Memang YKI ni ada fungsi yang sama dengan YK dan ditambahkan dengan beta glucan. Okay, YKI ni dia dapat halang IgE antibody yang daripada terhasil, mengurangkan pengumpulan inflammatory cells di peparu, radang di peparu, dan mengurangkan alergi sesuai untuk masalah alergi yang biasa seperti asma, ruam, resdung. Dos yang dicadangkan untuk orang yang ada masalah alergi, ambil 2 sachet YKI setiap hari, 1 sebelum sarapan dan 1 sebelum tidur. Tapi bila ada outbreak, bila tiba-tiba attack datang kan, ambil YKI 1 ke 2 jam sekali. Kalau contohnya 2 jam tu ambil satu paket. Lepas 2 jam ambil lagi sampailah kita punya alergik tu reda.
Okey, produk yang kedua YKK ataupun YKS. Okey, yang ni untuk orang yang ada masalah alergi yang kronik, yang lebih severe. Contohnya eczema, atopic dermatitis, kan. Itu. Dosnya selain daripada 2 sachet YKS setiap hari tu, tambah dengan 2 atau 4 tablet YKS ataupun 1 sachet YKK sebelum makan malam. Okay, selain tu pollen juga bagus sebab pollen ada phytochemicals berfungsi sebagai anti radang. Dan pollen juga membekalkan nutrien yang secukupnya untuk badan. So kita punya sel imun tu mudah nak regenerate baru, sel-sel yang baru. Dan lactoberry pun kena ambil sebab apa? Lactoberry ni kita punya probiotik yang prebiotik bagus, sangat bagus untuk menjaga kita punya kesejahteraan usus. So bila usus kita sihat, kita menjamin kesejahteraan kita punya sistem imun. Sebab 70% ke 80% kita punya sel imun ada dalam kita punya saluran gastro-usus. Kira macam askar tadi lah kan, askar kita hantar ke camp latihan lah misalnya kan. Tapi kalau camp latihan tu kotor, tak bersih, tak weapon kat situ pun tak canggih. So kita punya askar akan jadi lemah lah kan. So kita perlu adakan satu environment yang sihat untuk kita punya askar-askar ni supaya dia boleh jadi lebih kuat dan boleh berfungsi dengan sangat-sangat baik. Okay, so ni testimoni alergi yang di-sharekan oleh company. Lelaki ni, okay, dia ada ruam. Saya tak pastilah hive. Hive ni ruam ke? Kalau Google tu dia tulis ruam lah. Hive ataupun ruam. Dia dah suffer selama 10 tahun. 10 tahun dia ada ruam ni. Dan dia sangat-sangat selalulah pergi ke klinik. Kadang-kadang tu tak payah nak cakap apa dah. Orang kat kaunter tu tahu dah nak kasih dia ubat apa sebab dia selalu sangat datang. Dia dalam sebulan tu 4 kali dia akan kena attack. Sampai buatkan dia susah nak bernafas sebab benda tu bengkak. So orang yang share testimoni ni dia bermula dengan kopi sebenarnya, dia kenal dengan kopi. Bila dia dah belajar, dia decide untuk ambil kita punya YK. April 2019 dia ambil 5 kapsul YK dengan 1 polar granula. Okay, dia tengok ada kesan positif, outbreak dia berkurang, simptom jadi kurang teruk lah, kurang severe. Lepas tu dia bulan yang seterusnya dia tukar, dia ambil YKI pula. Dia ambil 3 YKI sehari. Kesan positif yang dia dapat, okay, dalam masa 4 bulan, Mei sampai September, tadi dia 1 bulan kan 4 kali dia kena attack. Tapi yang ni dalam 4 bulan tu sekali je dia attack. So makin berkurang dia punya outbreak tu. So sekarang ni dia dah tak perlu ke klinik lagi, dah berhenti ubatan sebab dah 2 tahun dah tak ada outbreak. Ni masa dululah, masa tahun berapa dah dia sharekan testimoni ni. Sekarang ni mungkin dah lama lagi lah, dah banyak tahun dah. Okay? Okay, so sekarang kita masuk ke masalah yang kedua iaitu autoimmune. Okay, tadi kita punya alergi tadi, masalah dia TH1 dengan TH2 tak balance kan? TH2 tu terlampau aktif. Tapi untuk autoimmune ni pula, dia punya TH17, 17 banyak. TH17 dia pula yang terlampau banyak. Dan T regulator dia ni sikit. Bila ni terjadi, dia jadi gila lah. Kita punya sel tu jadi gila sikit, sel imun kita jadi menggila. Dia main tembak je semua orang. Kawan pun dia tembak, musuh pun dia tembak. Dia jadi tak betul lah. Itu masalah autoimmune disease. Okay, dia tak kenal dia musuh ke kawan. Dia main serang je semua. Dia jadi gila. Okay. Dan bila badan kita
ada masalah ni, TH17 yang terlalu banyak, T regular tu sikit, dan dicampurkan pula dengan masalah ada yang genetik, environment kita yang tidak sihat, infection, jangkitan daripada luar, lepas tu stres lagi, benda-benda ni akan menguatkan lagi kecelaruan dalam kita punya sistem imun. Tak betul lah kan kita punya sistem imun tu. So bila ada benda-benda ni, dia akan menghasilkan banyak antibody. Sebab dia ingat, banyak musuh kan. So dia pun buat senjata banyak-banyak, buat antibody banyak-banyak. Tapi antibody ni dia akan serang kita punya tisu, kita punya organ. Lama-lama satu-satu kita punya organ akan jadi rosak. Okay, macam ni. Attack and further destroy variety of tissues and organ. Okay, faham? Dapat bezakan alergi dengan autoimmune. Alergi tadi TH1, TH2 tak balance, tapi autoimmune dia tak kenal musuh. Dia serang je semua orang. Sel baik pun dia serang, sel jahat pun dia serang. Okay? Dan ada juga kajian. Okay, kajian dijalankan untuk masalah autoimmune ni jadi lebih banyak selepas COVID-19. Ini disebabkan virus COVID-19 tu dia menyerang kita punya sistem imun kan. So kita punya sistem imun jadi kacau. So ini buatkan kita punya imun pun jadi tak betul. Ini kajian yang betul lah, kita bukannya simply cakap lah. Dan sebenarnya tak ada rawatan yang spesifik untuk masalah autoimun. Tak ada. Daripada hospital tak ada. Apa yang biasa diberikan ialah steroid, NSAID, chemo drug dan lain-lain. Okay, ini antara rawatan yang diberikan di hospital untuk orang-orang yang ada masalah autoimun. Tadi saya tak mention kesan sampingan steroid. Okay, saya terang kat sini. Okay, kesan sampingan steroid antaranya kenaikan berat badan, mudah dapat jangkitan, moon face, dia punya muka tu jadi macam bulat lah kan, macam bulan. Tumbuh banyak rambut pada badan. Ini macam untuk perempuan, mungkin dia ada tumbuh misai, tumbuh janggut. Itu kesan sampingan steroid. Mencederakan paru-paru, buah pinggang, jantung, otot jadi lemah dan ada macam-macam lagi kesan sampingan steroid. Okay, dan untuk orang yang ada masalah autoimun ni kan, dekat hospital tak ada rawatan spesifik. Jadi apa yang diorang tahu, okay, diorang kena ambil steroid ni. So kena hadap je lah kesan sampingan ni. Sebab kalau tidak lagi teruklah badan diorang. So kita yang tahu ni, okay, kita perlu untuk berkongsi dengan orang kat luar sana yang okay, ada rawatan lain yang boleh bantu masalah penyakit autoimun. Rawatan yang lebih selamat insyaAllah. Okay. Ini adalah hasil kajian yang dijalankan ke atas kita punya Ganoderma. Kajian-kajian ini kita jalankan di makmal yang dapat GLP certified. Okay, GLP certified ni maksudnya mana-mana makmal yang ada certified GLP ni, dia punya data yang kita dapat daripada kajian tu dia sangat-sangat accurate. Dia punya machine kita gunakan tu yang machine yang high tech. So data yang kita dapat tu, result yang kita dapat tu memang tepat lah dan boleh di-recognize dekat banyak-banyak negara macam US, Japan pun diorang recognize juga kita punya data. So tak boleh nak disangkal lah kita punya data ni. Dan kita punya kajian ni kita buat pada makmal yang dapat GLP certified. Untuk masalah lupus, lupus adalah salah satu masalah autoimun. Sel imun menyerang tisu dan organ seperti sendi, kulit, buah pinggang, sel darah, otak, jantung dan paru-paru. Okay, melalui kajian, Ganoderma boleh mengurangkan simptom lupus dan panjangkan jangka hayat tikus. Okay, bagaimana dia dapat
panjangkan jangka hayat tikus dengan melindungi buah pinggang tikus dan kurangkan masalah protein dalam air kencing, proteinuria. Kedua, dikurangkan reaksi radang dan dia mengawal berat badan supaya tikus boleh membesar dengan sihat. Ini adalah hasil kajian. Okey. Hasil kajian yang kedua dijalankan ke atas tikus yang ada ALS. ALS ni adalah sejenis autoimun juga. Sel imun menyerang tulang belakang, otot jadi keras, hilang kawalan dan akhirnya tidak dapat bergerak. Itu masalah ALS lah. Okay. So kita jalankan kajian kepada tikus yang ada ALS. Kita dapat find out yang Ganoderma dapat kurangkan jumlah IL-17 cytokines. Ini menunjukkan TH17 tak dihasilkan dengan jumlah yang banyak. So dia dapat dikurangkan. Sebab tadi kita tahu orang yang ada autoimun dia punya TH17 tu terlalu banyak. Okay, inflammatory cells berkurang pada tulang belakang. Maksudnya tak ada sel inflammatory ni tak ada dekat tulang belakang dia yang kena attack tu. Okay, tikus yang diberikan high dose YK2 boleh bergerak dengan lebih baik. Ni dia tunjuk untuk tikus yang sihat dia boleh gerakkan ekor dengan kaki belakang. Tapi untuk tikus yang ada ALS dia tak boleh nak gerak ekor dengan kaki belakang dia tu. Tapi bila diberikan high dose YK2 dia boleh bergerak dengan lebih baik. Kaki dia dah boleh bergerak. Ini hasil kajian daripada kita menggunakan kita punya Ganoderma yang dia spesifik pada YK2. Dah 9.45 saya cepat sikit Okay, so nak tunjuk yang ni structure steroid dengan ganodaric acid dengan lucidinic acid. Dia sama. Nampak dia ada 4 ring ni. Ni steroid ada 4 ring, 1, 2, 3, 4. Ganodaric pun dengan lucidinic acid pun ada 4 ring. So sebenarnya ketiga-tiga ni steroid, ganodaric acid dengan lucidinic acid ni dia boleh mengurangkan simptom alergi dengan autoimmune disease dengan sangat berkesan. Tapi steroid ni ada kesan sampingan. Kita punya ganodaric acid dengan lucidinic acid tak ada. Itu yang specialnya. Okay. Produk yang terbaik untuk masalah autoimmune. Okay. Kita punya YKK dan YKS sebab tinggi kandungan asid lucidinic. Kita punya YK2 dan YK1 sebab tinggi kandungan asid ganodaric. Sebenarnya YK2 lah. Okay. Sebab kalau YK1 ni kena ambil banyak. Tengok dia punya dos. YK2 kita ambil 2 ke 4 biji sehari. Kalau YK1 kita kena ambil 12 ke 24 biji. YK Ganoderma. Okay, pollen macam tadi juga macam masalah alergi, pollen bantu untuk anti radang dan juga untuk bantu generation untuk kita punya sel-sel yang baru. Dan lactoberry bantu untuk menjamin kesejahteraan kita punya sistem usus. Okay, itu saja saya punya perkongsian pada malam ini. Saya harap jelaslah. Ada apa-apa soalan ke? Ya, Cik Nur Asiatun. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh buka mic dan tanya atau tengok dekat dalam chat ni ada tak? Tak ada chat. Ada siapa nak tanya Puan Nur Asiatun tadi? Ke tertekan? Kena macam hi, angkat tangan hi. Okay. Kalau tak ada kita boleh. Kadang tengah fikir. Kalau tak ada boleh fikir-fikir dulu. Kejap lagi kita masih ada a few sessions lepas ni. Okey, terima kasih Puan Ina atas penjelasan yang lebih mudah difahami lah tadi kan. Macam kita cakap tadi ni ulang kaji daripada seminar BM yang sebelum ni. So semua data-data kajian yang Ina share tadi memang direct daripada company punya sharing. Okey, bukan kita ambil daripada mana-mana. Dan suka nak rumuskan sikit untuk
untuk senang cakap lah, alergi ni sebenarnya kenapa kita kata alergi ni sebagai autoimmune, dan autoimmune ni tadi Ina dah mention kalau immune system kita, askar kita lemah, kita senang dapat penyakit. Okey, ataupun kita tak peka dengan ada masalah dalam badan. Tapi bila kita punya sistem imun terlampau aktif pun masalah juga kan. Tak boleh terlampau terlebih-lebih aktif, memang macam hyper, atau hari tu ada orang share bila autoimmune ni maksudnya immune system kita terlampau paranoid, menggelabah kan, menggelabah sangat, tak tentu pasal, orang cuit sikit dia dah mengamuk-ngamuk. Itulah dia masalah autoimmune. Okey, masalahnya bila benda tu tak ada apa-apa pun tapi jadi radang dalam badan kita. Okey, so macam mana Lindsay boleh bantu? Lindsay boleh seimbangkan balik dacing yang tadi Ina tunjukkan. Bila autoimmune dia punya dacing dia tu tak balance, dan apa Lindsay buat sebenarnya adalah Lindsay seimbangkan TH1 dan TH2. Macam mana Lindsay buat? Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. So Lindsay ni memang dia punya karakter dia memang begitu. Dia memang boleh masuk dalam badan kita dan adapt dengan apa-apa yang tak balance kat dalam badan, dia seimbangkan. Okay. Dan suka nak highlight lagi sekali apa yang Ina share tadi. Kenapa bila dos yang dicadangkan Lindsay, selain daripada Lindsay, kita dah tahu Lindsay tu bagus kan, dia boleh seimbangkan, dia boleh cleanse, dia boleh macam-macam. Tapi kenapa kita kena support dengan pollen dan sekurang-kurangnya lactoberry? Okay, macam tadi Ina ada mention askar kita dah kuat dah, askar kita dah mantap. Tapi kalau environment di mana sel-sel imun tu, sistem imun adalah satu sistem. Dalam sistem imun tu ada banyak-banyak sel imun. Tapi kalau sel-sel imun kita dah sihat, dah kuat, tapi environment di mana askar-askar kita tu nak duduk tak cantik kan. Bila dapat senjata laupat je. Macam mana kan? Askar kuat tapi senjata, alamak, peluru tak cukup lah kan. Tiba-tiba peluru tu dah expired dan sebagainya. So dekat situlah yang kita perlukan pollen. Pollen untuk menambahkan nutrisi, mencantikkan environment kita punya the whole system immune, dan juga lactoberry untuk sama-sama lah dia orang ada fungsi-fungsi yang tersendiri lah yang kita tak mention malam ni, kita tak elaborate malam ni sebab panjang pula topiknya nanti kan. So untuk kalau orang biasanya, sikit lagi saya cakap untuk biasanya orang dia nak, bila sakit dia nak cepat kan, dia nak cepat, dia nak penyakit dia tu sembuh dengan cepat. Dia nak makan sikit je tapi tak nak reaction banyak-banyak kan. Biasa tak kita dengar macam tu? Boleh tak nak makan sesuatu, boleh tak makan Lindsay tapi tak nak ada healing crisis. So kalau diorang memang nak dia punya sembuh cepat, tak nak healing crisis sangat, tak adalah tak ada healing crisis langsung, tak ada healing crisis sangat, memang kita galakkan ambil dengan pollen dan lactoberry. InsyaAllah dia akan membantu untuk kita melalui healing crisis dengan lebih tenang. Okay. So itulah berkenaan macam mana Lindsay berperanan membantu alergi dan autoimun punya masalah. Alright. Seterusnya kita nak panggil kita punya testimony sharers. Jika dah bersedia, saya nak menjemput Senior Vice Manager Aina Bukhari untuk berkongsi testimoni beliau. Rasanya ada beberapa testimoni yang nak dikongsikan. Persilakan. I share macam mana? I'll try first. Kalau tak boleh baru tu. Dah out of practice. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syakira Aina binti Wan Bukhari, boleh panggil Aina. Malam dah guna produk Shangho dari 2001, daftar ahli dari 2002. Sudah lebih dah 21 tahun jadi ahli Shangho. So malam ni nak berkongsi testimoni beberapa downline saya. Dan kebanyakannya orang Kelantan. So testimoni dia dah bahasa Kelantan, saya kena translate lah. Okay, I'm trying to, saya dah lama tak join meeting online. So nak cuba share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, continue. Ayah nanti you tell me what you see Okay, what can you see? Ayah? Kita nampak Okay, we all lah, you all kan? Okay, now nampak testimoni ni. Okay, nampak. Okay. So testimoni ni, actually ni kalau tak silap tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ni yang first testimoni lah. Testimoni ni banyak hari ni daripada satu keluarga tapi ramai-ramai orang. So dia ni actually mak sepupu saya. Dia, okay, saya baca dia bahasa Kelantan dulu, kemudian saya akan translate.
maaf dalam mulut saya sekarang ni ada Nutri tablet, bantu untuk saya bercakap dan bantu untuk saya lalui healing crisis buat masa inilah. So anyway, saya baca, Cik Ia ada bui ko mama dia pakai gigi palsu. Okay, mak dia pakai gigi palsu. Since mak guna masa duduk dengan Cik Ia, royak gigi bagus ubat gigi ni, senang tanggal sisa makanan kat gigi palsu tu. Lepas mak dia start guna ubat gigi Greenzy ni, untuk gigi palsu dia ni, sisa makanan yang ada melekat dekat gigi palsu tu senang tanggal, senang cuci lah. Lepas tu hari tu mak sakit tekak, kehat sikit, so Cik Ia royak ambil ubat gigi ni, pancuh dengan air masak biasa, telan sikit pun tak apa. Kumur macam dok bui ubat kumur. Cik Ia ni dia bagi tahu kat mak dia sakit tekak tu, ambil ubat gigi Greenzy ni sikit, pancuh dengan air masak, telan buat macam ubat batuk yang doktor bagi. So result mak royak bagus hilang gigi palsu pun bersih. Bagus dari segi sakit tekak tu hilang, dan gigi palsu dia cuci bersih, senang nak cuci. Padahal sebelum ni memang every time dia nak cuci gigi palsu tu agak susah lah. Siap tanya kat Garden ada jual ke? Mak dia tu tanya, kalau nak beli dekat Garden ada tak? Okay. Itu ni testimoni yang setahun 2 tahun lepas. So ini next testimoni yang seterusnya ni, silap. Ini baru hari Ahad lepas, Sunday. Dia kata dia nak share testimoni, nak beri testimoni ni pasal Aida dan Aina. Dia ada anak twins, kembar 2 orang. Seorang nama Aina, seorang nama Aida. So sesi cek gigi kat sekolah semua kena lah hari tu. Twin nurse cakap gigi awak cantik dan bersih. Jadi twin tak ada kena repair atau cuci gigi. Keluarga ni dah gunakan Greenzy dari tahun, kalau tak silap, anak dia ni sekarang kembar ni 14 tahun. Dia start guna daripada umur 4 tahun kot, 3-4 tahun lagi dah start guna Greenzy. Jadi penggunaan yang dah berbelas hampir lebih 10 tahun ni, gigi anak dia ni memang cantik, tak ada rosak, bersih, and tak perlu nak repair ke cuci ke apa, tak payah. And mak Cik Ia pun sama, gigi palsu dia, ni cerita yang setahun 2 tahun lepas ni, the same mak yang sama guna ubat gigi Greenzy tu, rendam dan gosok, sisa senang tanggal. Nak cuci gigi palsu senang bila diguna Greenzy. And terbaru Azfar and Kari, anak Cik Dah, hasilnya anak buah dia ni pun suka Greenzy sebab mulut tak bau sangat walaupun bangun tidur. Ini ramai yang Aina dapat. My downlines, pengguna, diorang kata walaupun gosok gigi dah malam kan, esok pagi bangun, bila diorang guna lidah nak, you want to taste the surface of your teeth tu kan, lalukan di permukaan gigi, rasa licin je. Kalau sebelum guna Greenzy, bila gosok gigi malam, esok pagi tu bangun, gigi rasa macam tak cuci, rasa macam kesat tau. Tapi lepas guna Greenzy, gigi walaupun semalaman dah berlalu, masih lagi cuci dan masih lagi fresh tau. So which is true, ramai kata bila bangun pagi, mulut tak bau sangat, tak bau busuk. Padahal sebelum ni guna ubat gigi lain, ada setengah-setengah orang tu, especially kalau yang perokok kan, baru gosok gigi pun masih lagi berbau. Okay, dan dia sambung, diorang ni pun smoking vape, and bila guna ubat gigi ni bau tu doh mulut. Ni tak berapa faham. Mungkin lah kan, maknanya bau smoking vape tu kurang, tak kuat berbanding dengan sebelum mereka mula amal gunakan ubat gigi Greenzy. So ini daripada satu family. Next punya testimoni, jap ni yang lama ni kawan saya daripada universiti, 20 tahun dulu punya kawan. So baru-baru tahun lepas macam tu, saya bagilah hadiah kat dia Greenzy dengan, tak ingat apa, tapi Greenzy is hadiah yang paling, sebab dia kecil, murah, so nak bagi orang pun macam tak adalah berat sangat kan rasa. And kita tahu orang Chuang Ho, Greenzy, toothgel Greenzy kita ni pelbagai guna. Untuk kesihatan gigi, nak gosok gigi semua, ya, tapi kita boleh gunakan, we can apply it daripada kepala sampai hujung kaki. So kawan saya ni
dia Dayah ada, I think ni kalau baca boleh faham lah, Dayah ada sensitive gum. So bila Aina bagi hadiah, I was so thankful. It really help. Dulu bila datang sakit, nak kunyah makanan agak tak selesa. Sekarang ni jarang-jarang kena. Hampir nak pergi dentist hari tu to check, tapi tak jadilah. So maknanya lepas dia start guna Greenzy ni, dia punya sensitive gum tu berkurangan. Sampai kan dia tak perlulah nak pergi check dentist. And once I kena skin rashes, tried it on and alhamdulillah berkurang. Masa mula-mula saya cerita kat dia, Greenzy ni boleh guna untuk eczema, boleh guna untuk macam-macam lah. Kira magic je lah. Dia macam, ya ke, betul ke? Saya said, kalau nak tahu, cubalah. Bila you ada masalah-masalah ni, you try guna. So she did it. Bila dia ada masalah kulit gatal kan, dia sapu, alhamdulillah berkurang. And last cerita, satu hari tu kena migraine, applied some at the back of my neck and berkurang babe. Maybe sebab dia berangin kan. This is true. Migraine sakit kepala, Aina daripada umur, Allahumma salli ala sayyidina, daripada umur 8 tahun migraine sampai umur 23. Masa umur 8 tahun hingga 9 tahun tu, tak sampai setahun lah, beberapa bulan, amalkan Panadol. Daripada sebiji sehari naik 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Sampai dos yang maksima, which is 8 biji sehari. Budak umur 8 tahun makan Panadol 8 biji sehari. Tapi dengan makan 8 biji tu pun masih sakit. Waktu tu dah makan 8 biji, sakit, fikir macam nak makan lagi lah. Tapi sebab mak ayah dah ajar, apa-apa tanya dulu kan. So tanya, ayah nak makan, dah makan Panadol banyak tapi sakit lagi, nak makan lagi. So ayah tanya, makan dah berapa biji? Dah 8 biji. Dah 8 biji? Tak boleh makan. That is the max. Kalau makan, doktor kata kalau makan lebih daripada tu, nanti overdose, berbahaya. Sekejap ya. So kita budak umur 8 tahun waktu tu tak faham maksud berbahaya overdose ni. Yang kita fahamnya, makan ubat masih sakit, baiklah yang makan. So I stop sebab tak ada beza. Tak sampai beberapa bulan lepas tu, ada kawan recommend minyak angin. So Aina guna daripada umur 9 tahun sampai umur 23 tahun minyak angin. Ini ada, kalau siapa nak, yang pernah dengar sharing Aina pasal migraine, ada part 1, part 2. Irna tolong buat YouTube video, ada dalam dia punya Kopi Cinta Hati punya YouTube. Boleh tengok lah. Secara rumusannya, dalam masa 14 tahun tu, Aina gunakan minyak angin 504 botol. Paling sikit. 504 botol. So, back to Dayah punya testimony, migraine. Kalau orang migraine, guna Greenzy, sapulah dekat tempat-tempat yang sakit. Alhamdulillah, insyaAllah dia membantu lega. Sebab satu, rasa berangin dia tu. And then, I don't know lah, it really helps lah. Dan dia punya berangin dia tu tidak setajam macam minyak angin tau. And kita tahu bahawa bahan-bahan setiap produk Shuanghe, setiap produk keluaran Shuanghe, syarikat sangat-sangat teliti menghasilkan produk yang selamat. Selamat macam mana tau? Greenzy kita ni boleh dimakan tau. Kalau lah Greenzy kita ni tak selamat, beracun ke ataupun ada bahan-bahan yang boleh memudaratkan, pengedar-pengedar Shuanghe yang dah berpuluh tahun, I can only speak from my own experience and pengalaman keluarga, dah lebih 20 tahun pakai, dah lebih 20 tahun guna ubat gigi Greenzy ni sebagai ubat batuk, telan, tak tahulah berapa tube dah telan untuk sakit tekak dan batuk. Alhamdulillah, tak adalah lagi sampai masuk hospital ke, sakit perut ke apa tak. Maknanya selamat untuk dimakan. So kita tak perlu risau tau. Nak apply masuk dalam mata, bila sakit mata ni arwah nenek Aina, dia dah meninggal. Masa dia sakit mata, dia tak ada fikir apa dah. Oh, mata dah gatal. Oh, ada Greenzy. Terus dia ambil sikit, calik letak ke dalam mata. So, you don't have to worry tau about safety produk Shuanghe. So, Greenzy ni memang pelbagai guna. Untuk orang migraine, memang saya sangat-sangat alhamdulillah, sangat-sangat cadangkan, gunalah ubat gigi Greenzy ni untuk sapu kat tempat-tempat yang migraine. Selalunya orang migraine dekat bahagian apa ya bahasa Melayu, temple. Anybody can help. Temple apa bahasa Melayu? Kat bahagian dahi, kat bahagian kening orang migraine dekat bahagian telinga, belakang telinga, kat belakang tengkuk. Ini adalah spot-spot orang pesakit migraine akan lalui rasa macam berdenyut nak pecah kind of thing. So kalau migraine ada Greenzy, sapulah dekat tempat-tempat ni. Bila kesan Greenzy tu hilang, rasa berangin tu hilang, bilas kawasan tu, sapu lagi. Nak sapu 20 kali pun boleh, tak ada masalah.
Ini pengalaman dah lebih 20 tahun guna Greenzy untuk migraine dan untuk apa-apa saja masalah luaran dan juga masalah dalaman. So I think dah cukup kot masa Ayah. Ke boleh share shampoo? Sebab dah lebih exceed dah 15 minit dah ni. Boleh je, siapa? Boleh je. Okay. Last bonus mana bonus testimony. Okay. Dayah ni juga I think pun ni dibeli. We'll start with the shampoo. Scalp care shampoo. Dia beli scalp care shampoo. Botol kecil tapi economical. Sebab hanya pakai sikit dah lebih banyak and serve its purpose. Barang-barang Shonghong, personal care kita ke, skin care kita ke, tak perlu guna banyak tau. Guna sikit je. Dah cukup untuk cuci, untuk kita dapatkan keberkesanan produk, setiap produk. Dari segi scalp care shampoo pula, dia kata so refreshing, soothing and calming. Sangat menyegarkan, menenangkan, soothing and calming lebih kurang lah tu. Bau dia tahan lama, memang betul. Bau dia tahan lama walaupun dalam tudung. Shampoo pagi, balik kerja buka tudung, still fresh and wangi bau, wangi rambut. Ini memang Aina setuju. Sebab Aina rambut tebal. And kalau masa sekolah dulu, masa sekolah dulu, kena pastikan bila dah mandi cuci rambut pagi tu, sama ada kalau cuci rambut pagi, kena pastikan rambut betul-betul kering baru boleh pakai tudung. Kalau tak kering, memanglah baru pakai 2-3 jam je, macam what's the word kepam, bau macam bau hapak tau rambut. Sebab rambut tak betul-betul kering, kita dah tutup dengan tudung. So masalah lah kalau sekolah pagi tu. Sama ada kalau nak basuh rambut pagi sebelum pergi sekolah, nak kena keringkan dulu. Kalau tahu tak sempat nak kering, confirm tak basuh rambut lah, tak shampoo lah rambut hari tu. Tapi sejak gunakan V-Care scalp care shampoo dengan hair dulu hair nourish cream, sekarang hair serum, masalah rambut berbau ni tak ada sampai ke tahap apa tau. Lepas mandi shampoo lepas tu mandi bilas, rambut basah-basah ni setakat ala-ala kadar je kering, terus pakai tudung, terus keluar daripada pagi sampai petang sampai malam, balik buka tak ada bau. And macam Daya cakap lah, still bau fresh. Ini rambut basah-basah ni pakai tudung. And Alhamdulillah, itu yang saya masih alami sehingga hari ni. Kalau shampoo lain dulu memang sejam 2 kalau pakai tudung rambut basah, sejam 2 jam tu memang confirm lah dah start bau rambut yang tidak menyenangkan. So kalau kita sendiri rasa tak menyenangkan, bayangkanlah orang sekeliling kita. So next, Dayah punya testimoni ni, rambut memang nipis sejak kecil, genetics and all, plus gugur bila dah berumur ni. Rambut gugur tu kalau nak cakap tak gugur langsung tu tipulah. Tapi sejak dia guna scalp care ni, dia berkurang. Kalau dulu hari-hari kena clear rambut dekat shampoo floor trap, sekarang 4 ke 5 hari sekali baru, 4 to 5 days sekali baru clear. So maknanya keadaan rambut dia yang gugur ni adalah 4 ke 5 kali ganda lebih baik daripada sebelumnya. And then dia dah recommend masa ni, dia dah recommend kat office mate dia, memang dia orang pun nak give it a try lah. So okay tak? Alright, I think itu sajalah perkongsian saya malam ni pasal Greenzy and a little bit about shampoo. Sekian, terima kasih. Macam mana nak stop ya? Okay. How do I stop this? Okay. I found it. Stop sharing. Okay. Okay, terima kasih banyak Kak Aina untuk sharing pada malam ni. Betul, sikit I nak tambah sikit je. Kak Aina kata shampoo kita tak perlu pakai banyak kan, dan apa-apalah kita punya shower gel semua tak payah pakai banyak. Walaupun first time orang tengok, mesti kalau compare kita punya shampoo dengan shampoo kat luar, mesti compare botol dia lain size kan. Kita punya shampoo kecil sikit botol dia daripada shampoo dekat kaunter yang lain. Tapi kalau tengok kan, kita punya lubang dekat shampoo tu pun kecil je. Kalau maksudnya kalau kita pakai shampoo luar, kita kena tuang banyak dekat tangan kan. Kalau kita punya shampoo kita pakai sikit je, pun dia punya kuasa membersih tu pun sama je sebenarnya. So silap-silap air bulan yang kita beli botol besar tu yang habis dulu, sebab kita memang kena pakai banyak untuk dapat hasil yang sama. Okay. Alright, seterusnya kita nak our last session. Okay, kita nak jemput special VM Nina Malinda untuk buat untuk berucaplah sikit sepatah dua kata. Dipersilakan. Ada ke tu?
Boleh buka mic. Dan ni. Ada ke Puan Nina ni? Ke dia dah tertidur? Nanti. Okay. Kejap Ke ada wakil? Wakil Antina nak berucap? Okey. Kalau tak ada, sebab mungkin Antina tengah ada kesukaran dekat sana. Kita pun tak nampak apa keadaan dekat sana. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. InsyaAllah next time. Ada soalan lain tak daripada siapa-siapa? Atau ada siapa-siapa nak tambah? Atau nak share sendiri punya tambah ni daripada kita punya topik malam ni. Sekejap tengok dekat chatting ada soalan. Kita kat chatting tak ada. Kalau tak ada soalan, I just nak highlightkan kita punya next offline meeting dekat Subanjaya macam biasa hari Isnin di Subanjaya pukul 2.30 ke 4.30 petang. Siapa yang berada berdekatan atau yang tinggal di Subanjaya nak join kita punya offline meeting dialu-alukan setiap hari Isnin, okay? Dan juga kita punya hari Sabtu ni ada BM seminar di Chuang Ho di Bandar Seri Damansara. So semua ahli dijemput hadir, boleh ajak kawan baru juga pukul 2.30 ke 4.30. Dan lagi satu meeting kita pada bulan ni adalah English seminar di Chuang Ho pada 23 hari bulan 9, 23 September 2.30 ke 4.30 juga. Okay, di HQ kita lah dekat Bandar Seri Damansara. So jika tak ada apa, insyaAllah boleh tak kita ambil gambar sekejap jika semua ready untuk on camera. Dan kita punya next online sharing hari Khamis lah, Khamis minggu depan. Okay, insyaAllah ya. Okay, jom kita ambil gambar sekejap. Ready? Budak ni pun nak join. Ready, 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua yang hadir malam ni. Maaf jika ada tersasul kesilapan teknikal ke dan sebagainya. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya upline masing-masing lepas ni. Dan kalau berkelapangan next week kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan off recording. Stop recording.